Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Niza. Assalamualaikum. Apa khabar nak murid cikgu? Bertemu lagi kita minggu ini dengan sesi pembelajaran yang baru. Kita masih lagi dalam tema yang sama, iaitu tema istimewanya keluargaku. Unit 3, jauh di mata, dekat di hati. Tajuk kecil kita, rindu akan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Okey, bagi meneruskan sesi pembelajaran kita pada minggu ini, cikgu harap anak murid cikgu telah pun bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 11. Muka surat 11. Okey, cikgu telah pun memuat naikkan halayan muka surat 11. Okey, diharap anak murid cikgu dapat meneliti gambar dan juga petikan yang diberi. Okey, untuk tajuk kita hari ini adalah rindu akan keluarga, kemahiran 1.3.2, iaitu kemahiran mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ayat tanya dengan betul. Okey, kita lihat ya gambar, potongan gambar di ruang tamu di mana ibu bapa Jian Hui menerima tetamu datang ke rumah, iaitu Encik Zakaria dan Puan Aminah. Okey, kita lihat apa yang dibualkan oleh mereka. Okey, apa yang dibualkan oleh mereka? Okey, ayah Jian Hui mempersilakan Encik Zakaria dan Puan Aminah untuk minum ataupun memakan juadah yang disediakan. Okey, silalah minum Encik Zakaria dan Puan Aminah. Okey, itu yang diujarkan oleh ayah Jian Hui. Apa yang dijawab oleh Encik Zakaria? Jawab Encik Zakaria adalah terima kasih. Okey, kemudian Puan Aminah, apakah yang diujarkan oleh Puan Aminah? Ya, Puan Aminah, kita nampak tak tu? Okey, cikgu telah pun kotakkan dia ya. Kotakkan, highlightkan di situ. Cikgu untuk bagi pemahaman kamu tertumpu di situ. Apakah yang sedang dibuat oleh Jian Hui itu? Apakah yang sedang dibuat oleh Jian Hui itu? Okey. Kemudian, apa yang dijawab oleh Ibu Jian Hui? Apa yang dijawab oleh Ibu Jian Hui? Kita nampak tak ada tanda mulut tu? Nampak tak? Simbol mulut ya.
yang cikgu bulatkan berwarna biru. Apa yang dijawab oleh Ibu Jian Hui ialah Jian Hui sedang berbual dengan kakaknya Jian Ling dari Glasgow melalui panggilan Skype. Okey. Jian Hui sedang berbual dengan kakaknya Jian Ling dari Glasgow melalui panggilan Skype. Okey, apa yang cikgu nak tampilkan di sini ialah bagaimana kita hendak memberikan respons terhadap ayat tanya. Ini adalah respons yang diperkatakan oleh Ibu Jian Hui ialah respons kepada ayat tanya yang dikemukakan oleh Puan Aminah. Okey, faham tak? Respons ni maksudnya menjawab soalan. Okey, menjawab soalan yang sesuai dengan soalan yang diberi. Okey, kita teruskan. Okey, kita lihat pula apakah perbualan di antara Jian Hui dengan kakaknya Jian Ling. Sebelum itu, cikgu nak terangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya, ya, sebab di dalam petikan perbualan itu terdapat banyak ayat tanya. Okey, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu perkara. Okey, cikgu ulang sekali lagi, ya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu perkara. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ayat tanya. Okey, ayat tanya hendaklah diakhiri dengan tanda tanya. Ayat tanya hendaklah diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya macam mana? Tanda tanya rupanya seperti ni, nampak tak ni? Ya, yang tanda soal ni. Ni tanda soal, ya, tanda soal. Okey. Kemudian terdapat dua jenis ayat tanya. Ada dua jenis ayat tanya, iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya seperti apa, mengapa, kenapa, bagaimana, siapa, ya, itu adalah kata tanya, sebahagian daripada kata tanya. Okey, disusuli pula dengan partikel kah. Partikel kah. Contoh, ya, contoh. Siapakah nama kakak Jian Hui? Okey, siapakah nama kakak Jian Hui? Tanda soal di belakang. Itu adalah salah satu contoh ayat tanya. Okey, yang kedua, ayat tanya tanpa kata tanya. Tak ada kata tanya, ya, tak ada kata tanya. Tetapi intonasi pengucapannya memberi maksud bertanyakan sesuatu. Itu dikatakan ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, faham tak? Okey, cikgu harap kamu faham, ya. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu perkara. Itu ayat tanya. Okey, cikgu nak bagi tahu pula tentang respons. Tadi cikgu dah terangkan sedikit tentang apa itu respons. Respons terhadap ayat tanya ialah bagaimana kita hendak memberikan jawapan terhadap sesuatu pertanyaan. Okey, respons adalah respons terhadap ayat tanya ialah bagaimana kita hendak memberikan jawapan terhadap suatu soalan ataupun suatu pertanyaan. Okey, kita teliti gambar ini. Kita lihat ada banyak simbol mulut. Ada banyak simbol mulut. Maksudnya ini kita kena respons terhadap ayat tanya yang diberi. Okey, faham, ya?
respons yang harus kita jawab. Okey. Di sini cikgu terangkan satu persatu, ya, respons ini hendaklah logik, ya, dengan soalan yang diberi. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, ini adalah merupakan perbualan Jian Hui dengan Jian Ling, ya. Kita tengok apa khabar. Nampak tak yang cikgu dah tandakan gariskan ni? Apa khabar adalah merupakan ayat tanya yang dikemukakan oleh Jian Ling kepada Jian Hui. Okey. Apa pula respons Jian Hui? Khabar baik. Nampak tak tanda mulut tu? Okey, khabar baik. Okey, hai Jian Hui, apa khabar? Khabar baik. Okey, itu dia. Soalannya apa khabar? Responsnya khabar baik. Okey, seterusnya kita tengok bagaimanakah cuaca di Glasgow. Kita tengok bagaimanakah cuaca di Glasgow. Nampak tu tanda soal bagaimanakah. Ini adalah kata tanya. Apa respons Jian Ling? Kita tengok apa respons Jian Ling. Keadaan cuaca di Glasgow sangat baik. Keadaan cuaca di Glasgow sangat baik. Okey, itu adalah respons Jian Ling terhadap soalan Jian Hui. Okey, kita teruskan lagi. Ayah dan ibu di mana? Ayah dan ibu di mana? Okey. Ayah dan ibu di mana? Tolong panggilkan mereka, Jian Hui. Okey, ini adalah Jian Ling bertanya kepada Jian Hui. Ayah dan ibu di mana? Ni soalan dia. Okey, ayat tanya dia. Okey, apa jawab pula Jian Hui? Okey, ayah dan ibu berada di ruang tamu. Mereka sedang melayan tetamu. Okey, apa respons Jian Hui? Ayah dan ibu berada di ruang tamu. Mereka sedang melayan tetamu. Okey, teruskan. Siapakah yang datang? Siapakah yang datang? Ayat tanya. Siapakah yang datang? Tanya Jian Ling. Apa respons Jian Hui? Kita lihat. Okey, apa respons Jian Hui? Respons Jian Hui ialah Encik Zakaria dan Puan Aminah datang bertandang. Encik Zakaria dan Puan Aminah datang bertandang. Okey, kita teruskan. Kakak hendak bercakap dengan ayah dan ibu? Tanya Jian Hui kepada Jian Ling. Kakak hendak bercakap dengan ayah dan ibu? Okey, apa pula respons Jian Ling? Oh, tak mengapalah. Biarlah ayah dan ibu melayan tetamu terlebih dahulu. Oh, tak mengapalah. Biarlah ayah dan ibu melayan tetamu terlebih dahulu. Nampak tak? Ya, itu adalah respon Jian Ling terhadap soalan Jian Hui tadi. Okey, kita teruskan lagi. Kakak akan pulang bila? Kakak akan pulang bila? Itu adalah ayat tanya Jian Hui. Kakak akan pulang bila? Apa pula respons Jian Ling? Yang cikgu kotakkan berwarna kuning itu adalah respons Jian Ling, iaitu kakak akan pulang pada hujung bulan ini. Okey, kakak akan pulang pada hujung bulan ini. Okey, seterusnya dia menerangkan bahawa peperiksaan akhir semester kakak akan selesai tidak lama lagi.
tidak sabar rasanya hendak pulang ke Malaysia. Kakak terlalu merindui kamu dan kaum keluarga di sana. Bagaimanakah dengan pelajaran kamu? Kita tengok pula apa dia ayat tanya yang seterusnya. Bagaimanakah dengan pelajaran kamu? Okey, itu ayat tanya. Ya, apa respons Jan Hui? Respons Jan Hui ialah pelajaran saya bertambah baik. Pelajaran saya bertambah baik. Okey, di situ ya. Cikgu telah pun berikan bagaimana untuk kita memberikan respons terhadap ayat tanya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, di sini cikgu senaraikan semula ayat tanya dan juga respons yang diberi. Okey, ayat tanya dan juga respons yang diberi sebelum ini. Okey, yang pertama, apa kabar? Apa kabar? Ayat tanya, apa kabar? Responsnya, kabar baik. Kabar baik. Okey. Ayat tanya kedua, bagaimanakah cuaca di Glasgow? Bagaimanakah cuaca di Glasgow? Okey, apa responnya? Keadaan cuaca di Glasgow sangat baik. Keadaan cuaca di Glasgow sangat baik. Okey, ayat tanya yang ketiga, ayah dan ibu di mana? Ayah dan ibu di mana? Okey, apakah responnya? Ayah dan ibu berada di ruang tamu. Mereka sedang melayan tetamu. Okey, seterusnya, siapakah yang datang? Siapakah yang datang? Seterusnya, respons, Encik Zakaria dan Puan Aminah datang bertandang. Encik Zakaria dan Puan Aminah datang bertandang. Okey, kita teruskan dengan ayat tanya. Kakak hendak bercakap dengan ayah dan ibu? Kakak hendak bercakap dengan ayah dan ibu? Apa responsnya? Oh, tak mengapalah. Biarlah ayah dan ibu melayan tetamu terlebih dahulu. Oh, tak apalah. Biarlah ayah dan ibu melayan tetamu terlebih dahulu. Okey, ayat seterusnya. Kakak akan pulang bila? Kakak akan pulang bila? Responsnya, kakak akan pulang pada hujung bulan ini. Kakak akan pulang pada hujung bulan ini. Okey. Seterusnya, bagaimanakah dengan pelajaran kamu? Bagaimanakah dengan pelajaran kamu? Respons yang terakhir, pelajaran saya bertambah baik. Pelajaran saya bertambah baik. Okey, itu dia kata ayat tanya dan juga respons kepada ayat tanya. Okey, cikgu telah pun senaraikan. Jadi, waktu latihan nanti kamu boleh salin semula. Okey? Okey, kita lihat semula perbualan di antara Jian Ling dan Jian Hui. Mana cikgu telah pun mengisikan simbol mulut tadi dengan ayat-ayat ataupun respons kepada ayat tanya. Yang cikgu warnakan yang berwarna merah itu adalah merupakan ayat tanya ya. Okey, ayat tanya yang berwarna merah. Dan yang berwarna biru ini adalah ayat respons kepada ayat tanya. Okey, faham ya?
Okey, seterusnya kita masuk tajuk kecil kita yang kedua, iaitu corak-coret dari Glasgow. Ya, corak-coret dari Glasgow. Okey, muka surat 12. Muka surat 12 Bahasa Melayu tahun 6. Okey. Untuk kemahiran kali ini, kemahiran membaca. Kemahiran membaca. Okey, 2.3.2 adalah kemahiran membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Okey. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Okey, itu yang dimaksud dengan kemahiran kita pada hari ini. Okey, kita teruskan. Okey, muka surat 12 kita hendaklah membaca teks yang disediakan, di mana teks tersebut mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis. Okey, kita baca sama-sama. Okey, sila buka muka surat 12. Ya, muka surat 12 di mana cikgu akan bacakan ruang sembang di antara Jian Ling dan juga Jian Hui, iaitu corak-coret dari Glasgow. Okey, dengar baik-baik. Lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Kehidupan di sini amat berbeza. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Kakak, ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow. Bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik. Bandaraya ini merupakan bandaraya yang terbesar di Scotland. Sistem pengangkutan di sini sangat maju. Tidak sukar untuk bergerak ke sana sini. Setakat ini, kakak telah melawat ke beberapa destinasi menarik seperti Glasgow Science Centre, Slide Auditorium dan pusat beli belah Glasgow Port. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Wah, seronoknya. Terdapat banyak tempat menarik di sana. Sama seperti negara kita. Apabila pulang nanti, saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Sudah tentu. Aduhai, rindunya kakak akan keluarga di Malaysia. Masakan enak ibu tercinta. Gelak tawa ayah dan gurau senda kita. Semuanya jelas terbayang di ruangan mata. Kami pun begitu juga. Setiap hari merindui kakak. Okey, itu dia ruang sembang di antara Jian Ling dan juga Jian Hui. Okey, kita teruskan. Sebelum tu, cikgu nak terangkan dulu apa yang dimaksudkan dengan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Okey, ayat tunggal. Ya, ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu subjek dan satu predikat. Ya, ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu subjek dan satu predikat. Contoh, cikgu dah sediakan dalam petak yang tertera, iaitu subjek dan juga predikat. Ya, subjek dan juga predikat. Nampak ni, subjek dan ini predikat. Okey. Subjek, ayat yang pertama, subjeknya emaknya, predikat juru rawat. Okey, ayatnya emaknya juru rawat. Okey, itu adalah satu ayat tunggal. Kita tengok ayat yang kedua. Subjek, ayah, predikat, membakar lemang. Ayah membakar lemang. Okey, itu ayatnya.
Okey, ayat yang ketiga, subjek negara kita, predikat pesat membangun. Okey, ayatnya negara kita pesat membangun. Okey, sekiranya kita menulis dalam bentuk ayat yang penuh, jadilah seperti ini. Nama tadi maknya jururawat. Okey, ayat ini menerangkan maknya adalah seorang jururawat. Yang kedua, ayah membakar lemang. Dia menerangkan ayah sedang membakar lemang. Negara kita apa? Negara kita pesat membangun. Itu dia katakan. Ayat tunggal ataupun ayat selapis. Okey, kita teruskan kepada ayat majmuk. Apa yang dimaksudkan dengan ayat majmuk? Ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Kita tengok contoh yang kita sediakan. Okey, ayat tunggal yang pertama, ayat tunggal yang kedua. Okey, ayat tunggal yang pertama, Pak Hamid membeli buku. Pak Hamid membeli beg. Jadi apabila kita menulis dalam bentuk ayat majmuk, Pak Hamid membeli buku dan beg. Ya, masukkan kata hubung. Yang berwarna merah ni adalah kata hubung. Maka jadilah ayat majmuk. Pak Hamid membeli buku dan beg. Okey, seterusnya, Ali tersepak batu. Ali terjatuh. Apabila kita tulis ayat majmuk, maka dia terjadi Ali tersepak batu lalu terjatuh. Ali tersepak batu lalu terjatuh. Okey, ayat yang ketiga, Azizah membaca buku. Buku itu tebal. Apabila kita menulis ayat majmuk, satu perkataan buku digugurkan. Jadilah Azizah membaca buku yang tebal itu. Okey, itu dimasukkan dengan ayat majmuk. Okey, ayat majmuk terdapat 3 jenis ayat majmuk, iaitu yang pertama, ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk pancangan, ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran. Okey, ketiga-tiga ayat ini, bentuk ayat majmuk ini kita akan jumpa di dalam slide yang berikutnya. Ya. Berdasarkan petikan ruang sembang di antara Jian Hui dengan Jian. Ya. Okey, cikgu akan bacakan ayat yang bergaris sahaja. Lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Apakah bentuk ayat ini? Ayat majmuk pancangan. Itu ayat majmuk keterangan. Ya. Bagaimana kita nak kenal apabila kita menulis menggunakan kata apabila. Menggunakan kata apabila. Mana bentuk ayatnya? Jika kita lihat, lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Okey, seterusnya ialah kehidupan di sini amat berbeza. Ayat apa ini? Ayat tunggal. Ayat tunggal ada subjek, ada predikat. Okey, ayat subjek ialah kehidupan di sini. Predikat amat berbeza. Itu dia ayat tunggal. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Okey, ayat apa tu? Ayat majmuk pancangan komplement. Okey,
ayat majmuk pancangan komplemen menggunakan kata bahawa atau untuk dalam ayatnya. Okey, kita tengok balik. Kita tengok banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Yang cikgu warnakan yang warna biru. Itulah dia ayat majmuk pancangan komplemen. Kehidupan saya di sini baik dan selesa. Ayat apa tu? Ayat majmuk gabungan komplemen. Ayat majmuk gabungan komplemen menggunakan kata hubung seperti lagi, tambahan pula, malahan, kemudian, akhirnya, dan, atau, tetapi, serta, sambil, sebaliknya, melainkan, dan sebagainya. Itu adalah ayat majmuk gabungan. Okey, itu dia ya yang cikgu warnakan yang warna biru itu. Dia menggunakan kata hubung dan. Okey, seterusnya ialah ceritakanlah perihal Bandaraya Glasgow. Okey, apa dia? Ayat tunggal. Seperti biasa ada subjek, ada predikat. Okey, ayat subjek dia ceritakanlah dan predikat dia adalah Bandaraya Glasgow. Itu dia ayat tunggal. Okey, seterusnya ialah Bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik. Okey, ayat apa tu? Ayat majmuk gabungan komplemen. Ayat majmuk gabungan komplemen menggunakan kata hubung ya. Okey, kita tengok di mana letak kata hubungnya iaitu kata hubung dan. Okey, itu dia. Ayat majmuk gabungan komplemen. Okey, seterusnya ialah bandaraya ini merupakan bandaraya yang terbesar di Scotland. Okey, ayat apa tu? Ayat majmuk pancangan relatif. Ya, ayat majmuk pancangan relatif menggunakan kata yang. Ya, menggunakan kata yang. Di mana wujudnya kata yang tu? Nampak tak yang cikgu warnakan warna biru? Itu dikatakan ayat majmuk pancangan relatif. Dia ada hubungan di antara bandaraya ini ya. Itu dia. Okey, seterusnya sistem pengangkutan di sini sangat maju. Okey, ayat apa tu? Ayat tunggal. Seperti biasa ada subjek, ada predikat. Subjeknya sistem pengangkutan di sini adalah sangat maju. Okey, sistem pengangkutan di sini sangat maju adalah ayat tunggal. Okey, seterusnya tidak sukar untuk bergerak ke sana sini. Tidak sukar untuk bergerak ke sana sini adalah ayat majmuk pancangan komplemen. Ayat majmuk pancangan komplemen menggunakan kata bahawa atau untuk. Ya, bahawa atau untuk. Itu dikatakan ayat majmuk pancangan komplemen. Okey, ayat seterusnya ialah kakak telah melawat ke beberapa destinasi menarik seperti Glasgow Science Centre, Slide Auditorium dan pusat beli belah Glasgow Ports. Ayat apa ni? Ayat majmuk gabungan komplemen menggunakan kata hubung dan. Kata hubung dan. Itu dimaksudkan dengan ayat majmuk gabungan. Okey, seterusnya ialah tempat ini sering dikunjungi pelancong. Okey, ayat apa ni? Ayat tukar seperti biasa ada subjek, ada predikat. Ya, subjek tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong, predikatnya. Okey, itu dia ayat tunggal.
Okey, seterusnya terdapat banyak tempat menarik di sana sama seperti negara kita. Ayat majmuk pancangan keterangan. Okey, ayat ini menggunakan kata seperti di dalam ayatnya. Okey, itu dia ya. Ayat majmuk pancangan keterangan. Okey, seterusnya. Apabila pulang nanti, saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Okey, ayat majmuk pancangan keterangan. Okey, menggunakan kata apabila dalam pembinaan ayatnya. Nampak tak? Ya? Jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Okey, ayat majmuk pancangan komplimen. Okey, menggunakan kata bahawa atau untuk di dalam pembinaan ayatnya. Okey, itu dia ya. Okey, ayat seterusnya. Aduhai, rindunya kakak akan keluarga di Malaysia. Ayat apa? Ayat majmuk gabungan komplimen. Menggunakan kata hubung akan di dalam pembinaan ayatnya. Okey, itu dia. Okey, masakan enak ibu tercinta, gelak tawa ayah dan gurau senda kita. Semuanya jelas terbayang di ruang mata. Okey, ayat apa tu? Ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran adalah ayat yang terdiri daripada beberapa jenis ayat, iaitu gabungan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ialah masakan enak ibu tercinta, gelak tawa ayah dan gurau senda kita. Okey, ayat tunggal semuanya jelas terbayang di ruang mata. Okey, biasanya ayat majmuk campuran ini ayatnya panjang ya. Itu dia. Okey, terakhir sekali kami pun begitu juga setiap hari merindu kakak. Ayat apa tu? Ayat tunggal. Ada subjek, ada predikat. Jangan lupa ayat subjeknya kami pun begitu juga dan predikatnya adalah setiap hari merindui kakak. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita. Jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa buat tugasan yang cikgu beri di dalam Google Classroom. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan sambung ke minggu hadapan. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu beri dan hantar. Selamat belajar. Bye.